Seterusnya, kerajaan dilihat mengambil langkah berhati-hati dalam melaksanakan penyasaran subsidi petrol bagi mengelakkan golongan sasar tidak terbeban dengan langkah tersebut. Provos Universiti Sains dan Teknologi Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai berkata, kerajaan memulakan langkah tersebut secara berperingkat dengan penghapusan subsidi diesel melibatkan pengguna di Semenanjung Malaysia. Jelas penganalisis ekonomi itu lagi, kesan langsung daripada langkah tersebut akan dapat dirasai oleh kumpulan B40 melalui penyaluran bantuan melibatkan penjimatan RM4 bilion. Jadi kumpulan yang berpendapatan rendah dan kumpulan M40 sepatutnya tidak terjejas dengan pelaksanaan penghapusan subsidi diesel ini, dan dalam jangka pertengahan nanti dipikirkan secara beransur-ansur bagaimana subsidi petrol pula boleh dilaksanakan, dan kalau itu boleh dilaksanakan ada lagi potensi 30 bilion yang boleh dijimatkan. Dan itu boleh tolong menurunkan defisit bajet kita misalnya untuk tahun hadapan seperti yang disasarkan. Tapi sasarannya akhirnya sepatutnya kita akan menghapuskan semua bentuk subsidi dalam tempoh 5 tahun. Dan kalau kita perlu menggantikan subsidi, termasuklah bantuan-bantuan terus kepada kumpulan pengguna melalui skim yang lain yang tidak dilakukan melalui sistem belanjawan tahunan. Kerajaan telah bertekad untuk menggunakan 4 bilion ini bagi meningkatkan bantuan sara hidup. Pada hari ini lebih 9 juta kumpulan isi rumah mendapat faedah daripada bantuan sara hidup, dan bantuan sara hidup ini akan dinaikkan menjadi 1,200 untuk setiap orang ataupun RM100 sebulan, dan ini akan melibatkan tambahan 2 bilion lagi berbanding dengan tahun lepas dan menjadikan jumlahnya 10 bilion. Jadi kemudian bantuan akan diberikan juga kepada penanam padi, kepada penuri getah dan kepada kumpulan lain yang khusus. Jadi secara keseluruhannya kerajaan tidak akan mendapat apa-apa lebihan. Dia ambil daripada kumpulan berpendapatan tinggi dan kumpulan bukan warga negara dan bagi semula kepada kumpulan yang memerlukan, khususnya kumpulan B40.